Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Okey, topik yang saya akan bercakap pada pagi ini ialah tentang paper gold ataupun paper gold ni dia istilah investment. Kalau dekat Malaysia ni kita panggil pelaburan akaun emas. Okey, berdasarkan satu definisi ni saya dapat daripada imoney.my. What is a gold investment account? Gold investment account is an account that allows you to invest in gold commodity without the need to keep physical gold with you. Maksudnya akaun simpanan emas ni ialah satu akaun yang membolehkan anda melabur dalam emas, tetapi tak perlu simpan emas tu. Okey. So sebenarnya topik hari ni saya nak cerita kenapa benda ni orang cakap menjadi terlalu persis tu, maksudnya daripada dulu sampai sekarang benda ni diminati ataupun diwujud sampai sekarang benda ni. Gold investment account ni okey, itu definisi dia. So contoh dia, saya boleh bagi contoh macam ni. Public bank ni, public bank gold investment, dia ada dah tetapkan harga beli 173.97, harga jual 167.3 untuk setiap gram. Okey, ini semalam punya harga 25 hari bulan April, saya capture semalam je. Okey, dan dia punya syarat ialah minimum purchase dia mesti beli 1762, itu minimum purchase. Okey, itu kalau public bank Ini contoh ini saya ambil daripada website. Kalau Quick Finance House, dia ada junior gold investment, so dia pun ada bagi harga dia sendiri, dan syarat dia lebih senang sikit, iaitu minimum purchase RM5 saja dah boleh. So RM5 tu dia akan convert kepada berapa gram lah. Okey, macam public bank dia ketat sikit, maksud saya dari segi jumlah, kena standby duit banyak sikit lah. Dan ini paling popular lah, saya rasa Maybank ni paling popular. Dia harga beli 173.76 dan harga jual 167.07 setiap gram. Okey, sekarang apa yang saya nak share hari ni ialah kenapa benda ni begitu popular lah. Yang pertama ialah sebab orang ramai dia menganggap emas ni akan sentiasa harga naik lah. Okey, itu mungkin ada kebenarannya, tapi saya nak share sini kenapa benda ni begitu popular. Okey, sebenarnya benda ni popular sebab dia convenient, iaitu senang, menyenangkan kepada pihak penjual dan pihak pembeli. Sebab dia hanya perlu buka akaun, lepas tu dia follow lah harga emas. Dia follow harga emas masa berapa, so dia follow harga tu, dan dia orang tak perlu nak adakan, maksudnya bukan nak adakan secara fizikal. Maksud saya nak sediakan emas tu dia secondary, maksudnya dah perkara kedua. Perkara pertama ialah buat akaun dan jual ikut harga semasa lah, tapi dia orang tak perlu fikir nak sediakan emas. Okey, buktinya macam mana saya boleh cakap ni. Okey, boleh tengok sendiri ni. Ini daripada Maybank. Saya ambil sendiri daripada akaun Maybank website ni. Cuba tengok ni. Dia punya
dia punya description pada bahagian pengambilan gold withdrawal option. Okey, kita boleh ambil cash, ambil balik cash dan boleh masuk dalam akaun lah. Tapi dia tak ada cakap boleh ambil emas fizikal. Okey, maksudnya benda ni hanya melibatkan duit sajalah. Sebab apa? Convenient. Sebab emas ni dia bukan senang nak pegang dia. Setengah orang tu baru beli sikit je pun dia dah risau. Oh, dia fikir mana nak simpan emas ni. Sebab emas ni barang sensitif. Cuba tengok, ada public safe ni yang buat dia orang siap berniaga untuk peti besi. Berapa cas tu? 27 sen sehari dia cas peti besi tu. Dan satu lagi yang saya tahu, pejabat pos Aranu pun dia ada sediakan juga. Dia ada cas dia tersendiri ikut gram. So, yang saya nak share dekat sini, nak bagi tahu, sebenarnya dia kos tambahan lah. Bila kita nak simpan emas tu, nak simpan, nak jaga, dia ada benda kos tambahan. Nak bawa tu sendiri, risiko dia, semua tu adalah kos. Semua tu bukan free, semua tu kos Jadi bila benda tu dia orang tak main dengan benda tu, sebab dia orang cuma main ikut follow tu je. Jadi dia convenient, dia menyenangkan penjual dan juga menyenangkan pembeli yang tak nak fikir benda tu. Dia nak beli emas tapi dia tak nak fikir safety tu. Dia tak nak fikir pasal mana nak simpan, nak upah siapa. Dia tak nak fikir benda tu. Sedangkan benda tu adalah sesuatu yang penting bila beli emas. Contoh negara US, bila dia result emas dia simpan dekat mana? Dekat Fort Knox. Okey, emas tu dia simpan di kamp tentera. Maksudnya tentera yang jaga emas tu, emas negara lah, reserve, American punya gold reserve, dijaga oleh tentera yang jaga. Jadi kita dapat bayangkan kalau itu emas dia yang begitu banyak, pun sama juga untuk orang individu ni, kalau dia ada emas dia kena simpan juga. Jadi semua tu adalah kos. Jadi bila dia main gold account saja, dia dah save banyak benda. Jadi penjual senang, pembeli pun yang tak nak fikir pasal tu, tapi setengah itu tak apa, itu nanti saya bincangkan kemudian. Tapi convenience, okey, tapi convenience ni dia diambil mudah sampai satu tahap dia jadi macam ni tau. Dia kalau jual fizikal tu, dia kena ambil tahu berapa ketul emas tu yang ada, berapa banyak emas tu ada. Tapi bila dia buat macam ni, dia tak perlu fikir semua tu. Dia tak perlu fikir berapa banyak emas ada. Dia tak perlu nak ambil tahu lah. Tak perlu ambil tahu. Apa yang dia orang buat, bila dah ada akaun, jual. Maksudnya berapa banyak orang tu nak beli, so beli je lah, jual je lah. So itu menyebabkan bila antara entiti bank ke apa ke yang jual secara macam ni, dia tak perlu fikir accountability dari segi bilangan emas tu. Sebab emas ni terhad tau. Dia bukannya ada tanpa had, unlimited lah, dia ada limit. Dalam dunia ni emas tu dia ada limit. So kalau dia orang jual macam tu, dia akan jadi dia tak perlu ambil tanggungjawab. Tanggungjawab dia nak kena check berapa. Bila dia buat macam account tu, dia terus jual je lah. Okey, sekarang itu satu saya nak cerita pula itu kelebihan dia lah, kekurangan. So kekurangan kepada benda ni ialah bila kita beli emas, biasanya kita nak pegang sebab bila kita pegang, dia punya feel tu ada feel lain macam sikit dia ada aura. Kita beli emas tapi kita tak boleh pegang, dia macam beli macam invest lah kan, macam invest main saham ke apa semua.
So kalau nak main saham, sebenarnya bukan emas saja, benda-benda yang lain-lain macam minyak ke, komoditi lain, minyak ke, sawit ke, perak, apa-apalah kan, komoditi, balak ke, apa-apa yang ada saham, semua tu pun orang main. Tapi kenapa emas ni jadi special sampai kena buat account gold saving account? Bukannya orang buat account lain-lain lah kan. Yang lain tu dia orang main saham. Tapi sebenarnya mentaliti orang tu dia beli sebab dia fikir harga emas akan naik akan sentiasa naik. Tapi harga emas ni biasanya akan naik kebiasaannya, tapi kadang-kadang dia ada turun jugalah. So untuk pemegang akaun ni, dia bila dia buka akaun, kekurangan dia tadi kelebihan dia dia tak perlu fikir pasal nak jaga ke apa semua. Kekurangan dia ialah dia tak boleh pegang dan dia tak boleh manfaatkan emas tu secara ni lah, secara real. Dia tak boleh pegang dan dia tak boleh, bila ada emas ni kita boleh bawa pergi kedai pajak tau. Kita boleh pajak. Mungkin setengah orang tak tahu kan. Kita pajak, kita dapat duit, dan duit tu kita boleh rolling untuk buat modal lah, buat modal bisnes. Kalau bisnes tu untung, kita bayar balik pergi tebus balik. Kalau tak ada bisnes pun kita boleh tebus, bayar balik sikit-sikit, tak ada masalah. Okay, so apa yang point yang seterusnya saya nak ceritakan ialah benda ni sebenarnya merosakkan dari segi sebab benda ni akan terdedah kepada manipulation price, harga, manipulasi harga lah. So dalam keadaan sekarang ni, sorry saya batuk sikit. Sekarang tak boleh keluar musim wabak penyakit. So antara akaun dengan fizikal ni, dia adalah satu benda yang buat masa sekarang ni dia orang, benda tu couple tu maksudnya macam ni. Bila kita nak beli harga emas, dia orang akan refer harga semasa, harga emas semasa, rujuk kat situ. Dia akan ada satu tempat kita rujuk harga emas lah. Dan untuk akaun emas pun dia rujuk dekat situ juga. Dia rujuk guide dia jadikan base. Dia rujuk kepada harga yang sama juga. Dia rujuk pada tempat yang sama. Jadi harga emas ni dia bergerak. So jadi apa yang saya nak cerita ialah benda ni satu hari nanti dia akan tak tally tau. Dia tak tally. Yang fizikal dengan yang akaun ni sebenarnya sampai satu masa dia akan jadi tak match. Sebab yang real, yang fizikal ni dia ada limit. Sedangkan yang gold account ni dia unlimited. As long as orang tu ada duit 10 juta, 20 juta, 30 juta. So dia dump je lah. Dia dump duit dia dekat situ. So kalau yang fizikal ni dia nak beli, dia kena tengok dulu. Pergi kedai dia tengok, ada tak? Ada berapa kilo? Ada 10 kilo. So dia boleh beli 10 kilo je lah. Dia tak boleh beli sebanyak yang duit yang dia ada. So benda ni sebenarnya long term lah. Ni kita sembang long term, akan merosakkan dari segi apa saya nak cerita? Saya nak cerita benda akaun ni dia terdedah kepada manipulasi. Dan sebab benda-benda ni kita orang biasa kadang-kadang kita tak tahu, tapi orang-orang yang berduit, benda ni dijadikan tempat untuk simpan duit. So benda ni menyebabkan rosak harga. Yang paling ketara ialah market, kalau orang yang follow ya, market silver lah. Okey, itu nanti saya akan ceritakan dalam video seterusnya. Okey, saya akan sambung video next. Saya cerita sikit sebanyak pasal silver. Kenapa harga silver tu begitu illogical, begitu tidak logik. Sebab silver ni adalah satu bahan yang penting dalam industri, di mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, silver dengan emas ni dia
dia tak jauh beza, di mana nisbah dia berdasarkan hadis nisbah emas dengan perak adalah 16. Satu emas 16 perak.